Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Nazatul Ika Fazmira binti Muhammad Zulkifli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fazli Shah bin Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain binti Abdullah Yazid daripada kelas BA 249 4A. Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Seperti yang kita ketahui, Perlembagaan Persekutuan Malaysia atau lebih dikenali sebagai Perlembagaan Malaysia mengandungi 183 perkara adalah merupakan undang-undang tertinggi di Malaysia. Ia juga merupakan satu dokumen undang-undang bertulis yang dibentuk berasaskan dua dokumen terdahulu iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan tahun 1957. Tujuan Perlembagaan Persekutuan diwujudkan adalah untuk menentukan perjalanan sesebuah negara untuk berjalan dengan lancar. Kedua, menjaga kestabilan dan keamanan negara. Ketiga, mengawal pergerakan setiap warga negara walaupun kita diberi kebebasan dan keistimewaan tertentu. Ini disebut pada bahagian 2, perkara 10. Betulkan saya jika saya silap. Keempat, menjamin keutuhan dan kedaulatan sesebuah negara. Kelima, menentukan hala tuju sesebuah negara dan mendirikan sebuah negara yang makmur dan utuh seperti negara kita iaitu Malaysia. Keenam, rakyat dapat berpegang pada satu undang-undang yang diamalkan dan dihormati bersama untuk memastikan kewujudan sesebuah negara yang berdaulat. Segala tindakan para pemimpin dapat diketahui atau dipastikan jika perlembagaan ini diwujudkan. Perlembagaan persekutuan juga diwujudkan agar dapat menjamin pihak pemerintah tidak berlaku curang atau menyalahguna kuasa yang diperuntukkan kepada mereka. Kandungan Perlembagaan Persekutuan. Bahagian 1, perkara 1 hingga 4 mengandungi perkara-perkara berkenaan negeri, agama dan undang-undang persekutuan. Bahagian kedua, perkara 5 hingga 13 mengandungi tentang kebebasan asasi. Bahagian 3, perkara 14 hingga 31 berkaitan dengan kewarganegaraan. Bahagian 4, perkara 32 hingga 69 tentang persekutuan. Bahagian 5, perkara 70 hingga 72 berkaitan dengan negeri-negeri. Bahagian 6, perkara 73 hingga 95E tentang perhubungan antara persekutuan dengan negeri-negeri. Bahagian 7, perkara 96 hingga 112D tentang peruntukan kewangan. Seterusnya, bahagian 8, perkara 113 hingga 120 berkaitan pilihan raya. Bahagian 9, perkara 121 hingga 131A tentang kehakiman. Bahagian 10, perkara 132 hingga 148 tentang perkhidmatan awam. Bahagian 11, perkara 149 hingga 151 tentang kuasa-kuasa khas, menentang perbuatan subversif dan kuasa-kuasa darurat. Bahagian 12, perkara 152 hingga 160 tentang am dan pelbagai. Bahagian 12A, perkara 161 hingga 161H tentang perlindungan tambahan bagi negeri-negeri Sabah dan Sarawak. Bahagian 13, perkara 162 hingga 180 tentang peruntukan sementara dan peralihan. Bahagian 14, 181 tentang perkecualian bagi kedaulatan raja-raja dan sebagainya. Bahagian 15, perkara 182 hingga 183 perkara terakhir iaitu tentang prosiding terhadap Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja. Sejarah Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Ia bermula pada akhir abad ke-19 ketika kerajaan British menguasai Tanah Melayu. Pada tahun 1905, Majlis
Mesyuarat Persekutuan MMP ditubuhkan. Semua undang-undang yang dibuat oleh mana-mana negeri mesti bersesuaian dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang dibuat oleh MMP yang bermula pada akhir abad ke-19. MMP tidak mempunyai kuasa ke atas hal ehwal agama Islam dan kedudukan Raja-Raja Melayu. Pada tahun 1927, melalui pindaan perjanjian persekutuan bagi anggota-anggota MMP diberi kuasa untuk membuat undang-undang bagi seluruh negeri-negeri Melayu bersekutu. Kedudukan Dewan Negeri diperkuat dan beberapa kuasa yang dulunya dijalankan oleh Ketua Setiausaha iaitu pegawai British diserahkan kepada Dewan Negeri. Jawatan Ketua Setiausaha ditukar kepada Setiausaha Persekutuan. Di bawah Malayan Union pula, segala kuasa terletak di tangan Gubernur termasuk kuasa memberi ampun kepada orang salah. Gubernur boleh membatalkan segala keputusan yang dibuat oleh Majlis Perundangan. Majlis Perundangan Negeri di setiap negeri pula hanya boleh membuat undang-undang tentang perkara tempatan sahaja dan ia boleh dibatalkan oleh Majlis Perundangan Malayan Union. Pada tahun 1948, Malayan Union dimansuhkan dan Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan pada 2 Februari tahun 1948. Majlis Perundangan Persekutuan ditubuhkan di mana ia mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang. Persekutuan ditubuhkan di mana ia mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang. Maafkan saya ulang. Pesuruh Jaya Tinggi pula mempunyai kuasa veto iaitu kuasa pembatal untuk menghalang rang undang-undang yang diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan. Majlis Perundangan Negeri mempunyai kuasa yang terhad seperti yang disebut dalam jadual kedua bagi Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Sejak tahun 1948, setiap negeri Melayu mempunyai perlembagaan masing-masing. Johor dan Terengganu telah pun mempunyai perlembagaan lebih awal lagi, masing-masing pada tahun 1895 dan 1911. Ia dipinda supaya sesuai dengan kehendak Perjanjian Persekutuan 1948. Pada Jun 1955, pilihan raya pertama diadakan bagi memilih anggota-anggota Majlis Perundangan Persekutuan. Ia mengandungi 52 anggota yang dipilih, 34 anggota yang dilantik dan 12 pegawai kerajaan dan seorang pengerusi dilantik oleh Pesuruh Jaya Tinggi dengan persetujuan Raja-Raja. Pada Mac 1956, jawatan kuasa perlembagaan telah dibentuk yang diketuai oleh Lord Reid. Jawatan kuasa ini diberi tugas merangka perlembagaan persekutuan bagi mewujudkan sebuah kerajaan pusat. Laporan ini dikaji, diteliti dan kemudiannya digubal menjadi perlembagaan persekutuan. Pembentukan perlembagaan telah diluluskan pada 27 Ogos 1957 dan dikuatkuasakan pada 31 Ogos 1957. Pada Julai 1963, Perjanjian Malaysia ditandatangani di London dan oleh Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak. Parlimen British akan meluluskan satu undang-undang untuk memberi kemerdekaan kepada Singapura, Sabah dan Sarawak yang masing-masing akan mempunyai perlembagaan baru. Persekutuan Tanah Melayu, Parlimen Persekutuan akan meluluskan satu undang-undang yang dipanggil Akta Malaysia untuk membina perlembagaan persekutuan. Akta Malaysia ini telah dibuat oleh Perlembagaan Malaysia untuk lahir serentak dengan kelahiran negara Malaysia pada tahun 1963 yang lalu. Perlembagaan Malaysia mempunyai asas yang kukuh kerana ia terbina di atas Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu atau lebih dikenali sebagai PTM. Perlembagaan ini diguna semenjak Malaya Merdeka sehinggalah Malaysia terbentuk pada 19 September
tahun 1963. Pada tahun 1963, Tanah Melayu diganti dengan nama Malaysia. Kepentingan Perlembagaan Malaysia. Dua cara berparlimen iaitu: 1. Unit politik negara yang boleh dibahagi kepada kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Kedua, memberi rakyat hak untuk memilih kerajaan yang dapat memerintah dengan adil. Kepentingan kedua ialah pertindihan kuasa dapat dielak dan dapat mengurangkan pemusatan kuasa. Ketiga, rakyat boleh menentukan hala tuju politik. Keempat, hak dan kebebasan warga negara terjamin. Kelima, kebebasan iaitu bebas bergerak, bebas menetap di mana-mana bahagian negara, bebas bersuara, bebas menganuti agama, bebas memiliki harta dan sebagainya. Keenam, keselamatan rakyat terjamin. Keagamaan, keturunan dan kebudayaan seseorang warga negara tidak akan diskriminasi kerana warga negara tidak dibenarkan menimbulkan perkara sentimen perkauman. Seterusnya, mendapat faedah iaitu kestabilan dan ekonomi dapat diwujudkan dengan mengubah peruntukan. Seterusnya termasuklah kewangan, hak pekerja, hak pengguna, cara mengurus niaga pasaran saham, jenayah perdagangan, kutipan cukai ekspor dan import, urus niaga mata wang negara dan lain-lain. Kepentingan Perlembagaan Persekutuan juga ialah dapat mengubah peruntukan seperti yang dinyatakan. Garis panduan kepada peniaga dapat diwujudkan. Sekian daripada saya. Terima kasih. Kontrak sosial dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Jadi, apakah itu kontrak sosial? Kontrak sosial merupakan persetujuan yang dicapai dalam kalangan para pemimpin Melayu sebelum negara mencapai kemerdekaan. Kontrak sosial juga harus dianggap sebagai persetujuan kaum, bukan hanya dalam golongan pemimpin dan kumpulan elit sahaja. Kaum Melayu, Cina dan India mempunyai parti masing-masing yang diwakili oleh mereka, iaitu Parti UMNO, MCA dan juga MIC. Oleh yang demikian, rakyat perlu benar-benar memahami bahawa kontrak sosial yang dicapai itu sebenarnya melalui proses muafakat dan musyawarah. Melalui persefahaman dan pemufakatan yang dicapai oleh kontrak sosial, barulah kita berjaya untuk membentukkan negara Malaysia. Jadi, di sini kita dapat melihat dengan jelas bahawa kontrak sosial merupakan asas yang penting untuk perpaduan dan permuafakatan dalam kalangan kaum yang berbilang bangsa di negara kita. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang kepentingan kontrak sosial. Yang pertama, kontrak sosial ini bertujuan untuk menyelesaikan perbezaan kepentingan kelompok diri atau masing-masing. Yang kedua, ia untuk memastikan kepentingan majoriti dan minoriti diambil kira tanpa menjejaskan hak dan kepentingan masing-masing. Yang ketiga pula, kontrak sosial ini untuk memastikan persetujuan yang dicapai antara kaum dapat dikekalkan dan diwarisi secara turun-temurun. Akhir sekali, kontrak sosial ini adalah untuk memastikan setiap pihak yang bersetuju mematuhi dan menyampaikannya kepada generasi seterusnya agar ia tidak bercanggah pada masa hadapan. Topik seterusnya, kita akan membincangkan tentang isi kandungan kontrak sosial di Malaysia. Yang pertama, orang Melayu wajib menerima dan mengiktiraf orang Cina dan India sebagai warga negara. Hal ini adalah berasaskan prinsip jus soli. Prinsip ini di mana kaum Cina dan India yang dilahirkan di tanah Melayu merupakan warga negara. Tetapi, dengan adanya perlembagaan, kerakyatan jus soli telah diperketatkan. Antara syarat itu ialah penduduk Melayu mesti tinggal di Persekutuan Tanah Melayu tidak kurang daripada 10 tahun. Kedua-dua ibu bapa mereka juga hendaklah warga negara Persekutuan Tanah Melayu.
Mereka hendaklah mengakui taat setia terhadap tanah Melayu dan menganggap negara ini sebagai tempat tanah tumpah darahnya. Yang kedua pula, orang Cina dan India mengiktiraf bahasa Melayu sebagai bahasa persekutuan. Ini bertujuan untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dengan diwajibkan di semua jenis pusat pendidikan. Ini merupakan salah satu langkah untuk mencapai perpaduan negara. Bahasa Melayu hendaklah digunakan dalam semua urusan rasmi negara. Semua sekolah di Malaysia harus menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan merupakan satu subjek wajib bermula dari tahun 1982. Yang ketiga pula, orang Cina dan India mengiktiraf agama Islam sebagai agama persekutuan. Agama Islam merupakan agama persekutuan. Walau bagaimanapun, ini tidak bermaksud negara ini mengamalkan sistem teokrasi. Rakyat Malaysia yang lain masih bebas menganut agama yang lain dan juga merayakan perayaan masing-masing. Mereka juga bebas untuk mengamalkan adat dan tradisi agama mereka sendiri. Seterusnya, orang Cina dan India mengiktiraf kedaulatan Raja-Raja Melayu. Prinsip kesetiaan kepada Raja telah dimasukkan dalam rukun negara yang merupakan ideologi nasional, telah mengukuhkan lagi kedudukan Raja-Raja Melayu di Malaysia. Akhir sekali, orang Cina dan India mengiktiraf hak keistimewaan orang Melayu. Orang Cina dan India tidak seharusnya mempersoalkan tentang hak keistimewaan orang Melayu kerana orang Melayu ini dianggap sebagai tuan asal tanah Persekutuan Tanah Melayu. Sejarah kontrak sosial. Seperti mana yang kita tahu, pihak British merupakan penjajah terakhir yang menjajah tanah Melayu selepas era penjajahan Jepun. Pihak British telah berjaya untuk mendapatkan hak menakluk negeri-negeri Melayu secara sah melalui tipu muslihat, dan kuasa Raja-Raja Melayu telah dikurangkan oleh pihak British yang menyebabkan pihak British melakukan sewenang-wenangnya dalam mengauk hasil mahsul tanah Melayu. British bertanggungjawab memasukkan orang-orang Cina dan India ke tanah Melayu untuk bekerja dengan mereka. Namun begitu, pihak British tidak mahu bertanggungjawab dengan kemasukan bangsa asing tersebut ke tanah Melayu dan melakukan prasyarat kepada pemimpin tanah Melayu untuk menerima orang Cina dan India sebagai warga negara. Oleh kerana terdesak untuk mendapatkan kemerdekaan, orang Melayu pada waktu itu berada dalam keadaan dilema dan tersepit. Akhirnya terpaksa akur untuk menerima orang Cina dan India di tanah Melayu. Seterusnya, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah digubal pada tahun 1957 sebagai timbal balik oleh kerana kesanggupan dan pengorbanan orang Melayu untuk menerima orang Cina dan orang India. Persetujuan quid pro quo atau saling memberi inilah yang dipanggil sebagai kontrak sosial. Perjanjian kontrak sosial dalam masyarakat Malaysia telah dipersetujui sejak tahun 1948 dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan telah termaktub dalam Perlembagaan Malaysia sehingga ke hari ini. Akhir sekali, persetujuan itu telah menjadikan kaum Cina dan India sebagai warga negara Malaysia melalui Perkara 14 hingga 18 yang merujuk kepada pemberian kewarganegaraan Malaysia kepada orang bukan Melayu. Namun begitu, masyarakat Cina dan India telah disyaratkan untuk memperakui dan mengiktiraf beberapa hak istimewa yang harus diberikan kepada masyarakat Melayu dan Bumiputera sebagai pertukarannya. Untuk topik seterusnya, kita akan melihat dari segi keistimewaan kontrak sosial. Yang pertama, hak asasi semua kaum tetap dipelihara. Hak bersekolah, penggunaan bahasa ibunda mengikut kaum masing-masing,
Begitu juga dengan perayaan, budaya, bahasa dan juga agama. Yang kedua, rakyat dapat hidup secara aman dan harmoni, bebas bergerak ke mana-mana sahaja. Tiada pergaduhan dan kekacauan yang berlaku di antara kaum. Rakyat juga boleh merayakan Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali dan Hari Gawai. Semua warga negara boleh menjadi menteri, wakil rakyat, hakim, askar dan sebagainya. Tidak kira kaum Melayu, Cina ataupun kaum India. Topik seterusnya yang akan dibincangkan adalah tentang isu-isu yang terdapat di sebalik kontrak sosial. Okey, isu yang pertama ialah kedudukan istimewa orang-orang Melayu serta Bumiputera, Sabah dan Sarawak dipertikaikan. Seperti mana yang kita tahu, perkara mengenai hak keistimewaan orang Melayu sebenarnya amat sensitif dan hal yang sedemikian tidak harus dipertikai dan dibangkitkan. Harus juga diingat, jika seseorang itu cuba untuk mempertikaikan hak keistimewaan yang telah termaktub dalam perlembagaan, maka dia cuba untuk mewujudkan provokasi atau perbuatan yang boleh menimbulkan kemarahan khususnya kepada kaum Melayu. Isu seterusnya pula ialah penggunaan bahasa Melayu dalam pelbagai majlis rasmi negara, mesyuarat, berkeliling, di tempat awam dan dalam berbagai bidang penyiaran telah diremehkan. Sebagai contoh, stesen televisyen seperti TV1 sendiri telah berubah citra apabila tidak lagi menjadi saluran kebangsaan. Tegasnya, pengisytiharan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara hanya layak mengumpul debu sejarah dan tidak lagi dipedulikan. Seterusnya, peranan dan kewibawaan bahasa Melayu dalam sistem pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah serta institusi pengajian tinggi telah diragui. Mengikut rekod, kini 80% mata pelajaran di sekolah dan sejumlah besar kuliah di institusi pengajian tinggi akan diajar dalam bahasa Inggeris, bermula dengan pengajaran subjek-subjek dalam bidang sains dan matematik. Kesan langsung dari usaha memikirkan peranan bahasa Melayu ini ialah terjejasnya kewibawaan bahasa Melayu dalam sistem pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah atau institusi pengajian tinggi. Isu yang terakhir dibangkitkan ialah penggunaan tulisan Jawi telah dibangkitkan sebagai isu. Seperti mana yang kita semua tahu bahawa tulisan Jawi merupakan identiti bangsa Melayu itu sendiri sejak berabad lamanya. Perlu difahami bahawa tulisan Jawi ini juga dikategorikan dalam elemen tradisional orang Melayu seperti yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan. Perbandingan antara Piagam Madinah dan Perlembagaan Malaysia. Perlembagaan Malaysia. Perlembagaan Malaysia dikenali sebagai perlembagaan persekutuan yang mengandungi 183 perkara. Ia merupakan satu dokumen undang-undang bertulis yang dibentuk berasaskan dua dokumen terdahulu iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan 1957. Bagi Piagam Madinah pula, Piagam Madinah ialah undang-undang pertama yang digubah oleh Rasulullah SAW dan dibentuk pada tahun 622 Masihi bersamaan tahun pertama Hijrah. Piagam Madinah merupakan perlembagaan bertulis pertama di dunia dan mempunyai 47 fasa, di mana 23 fasa piagam tersebut membicarakan tentang hubungan umat Islam dengan sesama umat Islam iaitu Ansar dan Muhajirin, manakala 24 fasa lagi membicarakan tentang hubungan umat Islam dengan umat bukan Islam iaitu Yahudi. Piagam Madinah dibentuk berasaskan syariat Islam bagi membentuk sebuah negara yang menempatkan penduduk yang berbilang bangsa atau kaum.
Persamaan antara Piagam Madinah dan Perlembagaan Malaysia. Kesamaan dari segi kebebasan beragama pula, bagi Piagam Madinah di bawah fasa 25 ada menyatakan bahawa kaum Yahudi dan juga Bani Auf merupakan satu ummah bersama orang mukmin. Mereka bebas beragama agama mereka sendiri. Manakala dari segi Perlembagaan Malaysia pula, perkara 3 telah menyatakan bahawa agama Islam adalah agama rasmi persekutuan. Namun di dalam perkara 11 turut menyatakan bahawa agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana persekutuan. Dari segi ketaatan kepada pemimpin pula, bagi Piagam Madinah, fasa 23 ada menyatakan, walau bagaimana sekalipun kamu berbala, hendaklah merujuk perkara itu kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Manakala di dalam Perlembagaan Malaysia pula, perkara 3 ada menyatakan, dalam tiap-tiap negeri selain negeri-negeri yang tidak mempunyai raja, ketua agama Islam adalah raja, manakala yang di-Pertuan Agong menjadi ketua agama Islam bagi negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan juga wilayah-wilayah persekutuan seperti Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Dari segi jaminan hak asasi manusia pula, bagi Piagam Madinah dalam fasa 16 menyatakan orang Yahudi yang menyertai kita iaitu orang Islam hendaklah mendapatkan pertolongan dan pimpinan dengan tidak menzalimi dan tidak boleh ada perkataan tidak baik terhadap mereka. Fasa 40 pula menyatakan bahawa jiran tetangga hendaklah diperlakukan sebagai diri sendiri dan tidak boleh dilakukan terhadapnya sebarang bahaya, adab dan dosa. Manakala pada fasa 41 menyatakan larangan menghampiri sebarang kehormatan wanita melainkan dengan izin keluarganya. Dalam Perlembagaan Malaysia pula, perkara 8 menyatakan semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang kecuali sebagaimana yang dibenarkan dengan nyatanya oleh perlembagaan ini tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga negara semata-mata atas alasan agama, ras, keturunan, tempat lahir ataupun jantina, dalam mana undang-undang atau dalam pelatihan kepada apa-apa jawatan dan tidak boleh ada perbezaan bagi faedah seseorang oleh sebab ia seorang rakyat raja di mana-mana negeri. Akhir sekali ialah mendapat perlindungan daripada kezaliman. Di dalam Piagam Madinah ada tertulis hak rakyat dijamin di bawah undang-undang kias iaitu hukuman balas tidak kira sama ada orang yang melakukan kesalahan dan kezaliman itu dari kaum keluarga sendiri. Manakala di dalam Perlembagaan Malaysia pula tertulis hak keselamatan rakyat jatuh di bawah tanggungjawab yang di-Pertuan Agong untuk melindungi rakyat Malaysia daripada kezaliman dalaman, manakala tugas perundangan pula dipertanggungjawabkan ke atas Mahkamah Tinggi termasuk memastikan kesahihan pertuduhan agar yang tertuduh tidak dianiayai. Perbezaan antara Piagam Madinah dan Perlembagaan Malaysia. Perbezaan pertama ialah dari segi sumber. Piagam Madinah dibentuk berasaskan sumber daripada Al-Quran dan juga Al-Sunnah, manakala Perlembagaan Malaysia dibentuk berasaskan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan juga Perlembagaan Kemerdekaan 1957. Perbezaan kedua pula ialah tujuan dibentuk. Piagam Madinah dibentuk kerana ingin menyatukan masyarakat pelbagai kaum seterusnya mewujudkan keamanan di Madinah. Madinah menghadapi masalah masyarakat majmuk.
Piagam Madinah ini dibuat bagi membentuk peraturan yang dapat dipatuhi oleh semua penduduk. Manakala Perlembagaan Malaysia pula dibentuk untuk mewujudkan satu bentuk pemerintahan yang adil dan mengelakkan penyalahgunaan kuasa oleh pemerintah. Perlembagaan Malaysia juga dapat mengawal pergerakan kerajaan dan rakyat serta menjadi alat untuk menyelesaikan masalah dan menjamin riwayat negara bangsa untuk menjamin keamanan dan juga kestabilan negara. Perbezaan yang ketiga pula ialah dari segi hak rakyat. Dalam Piagam Madinah, setiap penduduk tanpa mengira bangsa ataupun agama diberikan hak yang sama, tidak akan diserang dan tidak akan dizalimi. Keselamatan mereka dijamin dan diberikan hak kewarganegaraan sekiranya orang bukan Islam yang tinggal di Madinah memutuskan hubungan mereka dengan orang kafir Quraisy. Manakala dalam Perlembagaan Malaysia pula, setiap penduduk tidak boleh dihalang daripada menuntut haknya apabila diceroboh. Tidak boleh diambil nyawanya ataupun diluncurkan kebebasan dirinya kecuali menurut undang-undang. Memperuntukkan kebebasan kepada semua warga negara untuk bercakap, berhimpun ataupun menubuhkan persatuan. Seterusnya, perbezaan dari segi hak pemerintah. Dalam Piagam Madinah, masalah bayaran, darah atau tebusan adalah hak masing-masing, bukan hak pemerintah. Pemerintah cuma membuat pengadilan secara adil dan wang penebusan pemerintah akan diberikan kepada sesiapa yang berhak. Dalam Perlembagaan Malaysia pula, kuasa yang di-Pertuan Agong sebagai 3 cabang kerajaan, perundangan, pentadbiran dan kehakiman tertakluk kepada sekatan-sekatan yang dikenakan oleh perlembagaan. Seterusnya, perbezaan dari segi tanggungjawab pemerintah. Bagi Piagam Madinah, Ketua Negara Madinah iaitu Rasulullah SAW menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat Madinah seperti perselisihan kaum berdasarkan hukum Allah. Segala masalah diselesaikan secara adil dan bermusyawarah. Dan bagi Perlembagaan Malaysia pula, yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab menjaga hak-hak dan keistimewaan orang Melayu dan Bumi Putera Malaysia. Akhir sekali, perbezaan dari segi tanggungjawab rakyat. Piagam Madinah mewajibkan setiap penduduk Madinah mempertahankan Madinah daripada serangan musuh, sama ada musuh dalaman atau musuh luaran. Manakala dalam Perlembagaan Malaysia pula, rakyat yang layak mengundi mesti mengundi sewaktu pilihan raya untuk menentukan siapa pemimpin negara secara demokrasi. Kesimpulannya, semua pihak perlu bekerjasama untuk mematuhi isi kandungan kontrak sosial agar dapat menjamin hak istimewa setiap kaum yang hidup di Malaysia. Rakyat Malaysia juga perlu menjadikan Perlembagaan Malaysia sebagai teras negara agar rakyat Malaysia yang berbilang kaum dapat hidup dalam negara yang aman, damai, berpanjangan. Akhir sekali, Syahifah Madinah dan juga Perlembagaan Malaysia merupakan satu platform untuk membangun negara ke arah perpaduan, di mana kedua-duanya mempunyai kelebihan tersendiri di sebalik perbezaannya. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.